Selamat berjumpa kembali di Tripoli Vlogs. Hari ini saya ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Kairo. Waktu sebelum subuh, memang kedengaran bunyi bising di luar sana. Tapi nasiblah tempat penginapan saya berada di tingkat atas. Sedikit pemenangan dari tingkat atas ya. Tempat penginapan. Walaupun dia tak cover, saya hanya menginap untuk semalam saja. Semalam untuk lihat. Satu hari ini memang saya akan pergi keluar melihat apa ni? Sekeliling bandar Kairo ni. Termasuk tempat-tempat bersejarah yang saya akan lawati nanti. Macam inilah kota Kairo ya. Kalau kamu tengok susunan apa ni, susunan bangunan agak kusam lah ya. Dan dia agak berdu. Dia tengok dari luar. Okay guys, ni saya nak turun jalan-jalan sekitar bandar Kairo dan tunggu apa ni, saya punya guide turis datang call ataupun mesej saya nanti. Menarik ya. Jadi sepanjang satu hari ni, Hai. Sepanjang satu hari ni kami akan pusing satu bandar kat sini. Tempat yang paling utama yang perlu saya lawati adalah Giza. Okay. Giza adalah tempat-tempat yang sangat menarik dan bersejarah. Okay, kalau memang tak lengkap kalau kunjung di sini. Okay, stay tune guys. Kali ini kami ke Saqqara, yaitu sebuah perkampungan Mesir di markas daerah Badrashin di Giza yang mengandungi tanah perkuburan purba di Raja Mesir dan berfungsi sebagai nekropolis bagi ibu kota Mesir purba, Memphis. Untuk ke situ jaraknya lebih kurang terletak 30 km di selatan Kairo. Kalau berada di Kairo, kebanyakan pengguna kendaraan sering membunyikan hon bila jalan raya sering sesak. Mereka menggunakan hon untuk berkomunikasi dengan orang lain, memberi isyarat niat atau memaklumkan kendaraan lain tentang kehadiran mereka. Terdapat kecenderungan pemandu tidak mengikut tanda lorong sebagai cara untuk menegaskan ruang seseorang, seperti memberi amaran kepada orang lain tentang kemungkinan perlanggaran atau menunjukkan gerakan memotong. Kesesakan lalu lintas adalah perkara biasa dan cara untuk pemandu melepaskan tekanan atau kekecewaan apabila terperangkap dalam barisan panjang atau berhadapan dengan trafik yang bergerak perlahan. Budaya membunyikan hon di Kairo adalah sebahagian daripada pengalaman memandu berkomunikasi harian yang lebih diterima di sana berbanding di banyak tempat lain. Jadi, membunyikan hon tidak semestinya dilihat sebagai agresif, tetapi sebagai alat penting untuk mengharungi persekitaran trafik yang sibuk di Kairo. Saqqara ialah salah satu tapak arkeologi yang paling penting di Mesir. Ia berfungsi sebagai nekropolis, tapak pengebumian untuk ibu kota purba Memphis. Ia juga kekal sebagai kompleks penting untuk pengebumian bukan diraja dan upacara pemujaan selama lebih daripada 3.000 tahun hingga ke zaman Ptolemaik dan Rom. Bangunan di hadapan itu ialah kompleks pengebumian Djoser, juga dikenali sebagai piramid langkah di Saqqara, dibina semasa dinasti ketiga Mesir sekitar 2670 sebelum Masehi. Reka bentuk struktur mencerminkan kedua-dua perkembangan agama dan seni bina pada masa itu dan visi arsiteknya, Imhotep. Reka bentuk struktur itu mewakili inovasi berani oleh Imhotep yang sering dianggap sebagai arsitek dan jurutera pertama yang dikenali dengan nama dalam sejarah. Penggunaan bongkah batu dan bukannya bata lumpur adalah pendekatan perintis pada masa itu
menetapkan pentas untuk teknik pembinaan Mesir masa hadapan. Kompleks ini juga termasuk satu siri halaman kuil yang berfungsi untuk tujuan keagamaan seperti ritual untuk menghormati jiwa raja dan memastikan persembahan untuk rezekinya yang berterusan. Di hadapan saya adalah piramid Djoser. Kadang-kadang ia dipanggil piramid langkah Djoser atau Zoser. Ambil gambar. This one? This ya? Okay. Di dalam piramid itu terdapat rangkaian koridor, terowong, dan ruang yang luas, memanjang lebih daripada 5 km. Ini direka untuk menghalang perompak kubur. Koridor itu dipenuhi dengan beribu-ribu jubin faience biru, bertujuan untuk meniru rupa tikar buluh, melambangkan keabadian, dan istana diraja di akhirat. Sebahagian daripada laluan ini membawa kepada pintu palsu dan jalan buntu, yang bertujuan untuk mengelirukan penceroboh. Di sebelah piramid Djoser adalah nekropolis Saqqara, terus menghasilkan penemuan arkeologi yang penting. Oke, sekarang kita pergi dekat sana pula. Sebahagian besar kawasan itu masih belum diterokai, dan ahli arkeologi percaya masih terdapat banyak makam, artifak, dan struktur yang menunggu untuk ditemui. Penggalian berhampiran piramid Djoser telah menemui banyak makam, sarkofagus, mumia, dan artifak baharu. Penggalian juga tertumpu untuk memelihara dan memulihkan struktur sedia ada di sekitar piramid Djoser yang kebanyakannya berada dalam keadaan rapuh. Ahli arkeologi sedang berusaha untuk menstabilkan makam, terowong, dan bilik sambil mendokumentasikan kandungannya sebelum kemerosotan selanjutnya berlaku. Saqqara adalah rumah kepada banyak makam, piramid, dan monumen yang merangkumi beberapa tempo sejarah Mesir. Saqqara adalah rumah kepada banyak makam, piramid, dan monumen yang merangkumi beberapa tempo sejarah Mesir. Di sekitar Saqqara terdapat beberapa piramid, antaranya piramid Unas yang terletak di selatan piramid Langka, piramid Teti di bahagian timur, piramid Pepi I dan Pepi II terletak jauh ke selatan Saqqara, dan piramid Sekhemkhet, yaitu piramid yang belum selesai berhampiran di Djoser. Sekitar kawasan piramid Djoser ialah tembok kobra yang mengelilingi piramid Djoser adalah ciri utama dinding yang membentuk sebahagian daripada kompleks pengebumian yang lebih besar. Tembok kobra adalah sebahagian daripada dinding kepungan batu kapur yang lebih besar yang berukuran kira-kira 34 kaki tinggi dan mengelilingi keseluruhan kompleks piramid. Fungsi dinding itu menentukan dan menutup ruang suci kompleks dan memisahkannya dari dunia luar. Ia mungkin juga berfungsi untuk menghalang penceroboh dan melindungi kesucian ritual yang dilakukan di dalamnya. Kawasan sekitar piramid Djoser di Saqqara adalah tapak arkeologi yang luas yang terus mendedahkan rahasia purba selama beberapa dekad. Saqqara yang menjangkau 7 km mengandungi makam, kuil, dan monumen dari dinasti berbeza, menjadikannya mustahil untuk menggali semuanya sekaligus. Saqqara. Seterusnya saya ke Museum Memphis, adalah tapak arkeologi yang terletak di Mitrahina, yang merupakan ibu kota pertama Mesir bersatu lebih 5.000 tahun yang lalu. Di museum ini, Colossus of Ramses II adalah salah satu artifak museum
yang paling terkenal hampir 10 meter, yang terletak secara mendatar karena keadaannya yang tidak lengkap. Patung itu sangat terperinci dan memberikan gambaran tentang keagungan pemerintahan Fir'aun. Di luar situ, terdapat gerai-gerai cenderawasih di dalam kawasan. Ramai pelawat tempatan maupun antara bangsa gemar membeli cenderawasih sebagai kenang-kenangan atau hadiah. Gerai ini menyediakan akses mudah kepada barangan seperti patung kecil, seni papirus, barang kemas dan memorabilia lain yang dikaitkan dengan budaya Mesir purba. Gerai-gerai itu sering menampilkan replika artefak terkenal seperti Colossus of Ramses II, alabaster Sphinx, atau inskripsi hieroglif. Sesetengah gerai menjual barangan buatan tangan yang dibuat oleh tukang tempatan, mempamerkan barangan yang mencerminkan warisan tentang kekayaan sejarah dan budaya negara itu. Di situ juga terdapat alabaster Sphinx besar, diukir daripada satu blok alabaster. Ia dipercayai bermula sejak pemerintahan Amenhotep II dari dinasti ke-18. Barang penemuan ya. Masih banyak lagi penemuan ada kat dalam tanah sana tu. Perlu digali ya. Jadi ini sebahagian daripada penemuan. Patung Ramses II yang lain yang lebih kecil dan serpihan Ramses II yang mempamerkan pengaruhnya dan ketukangan zamannya. Museum ini mempunyai pelbagai stelai dan blok bertulis yang memberikan pandangan tentang bahasa Mesir purba, agama, dan kehidupan seharian. Sekarang waktu tengah hari, saya dan pemandu pelancong ke restoran untuk makan tengah hari. Dia mencadangkan agar mencoba masakan tempatan kerana ia sebahagian dalam budaya dan identiti negara ini. Egyptian food for vegetables for everything. Yalla habibi, let's go. Okay, dalam 20 minit cakap nak pergi ke sana. What is guys? Let's go. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Found in Egypt only. This one I can see in Luxor. This is for the highest square here. Yes. Dia juga mengesyorkan restoran yang menyajikan masakan tempatan yang asli dan yang boleh menyerlahkan contoh terbaik masakan. Selain itu, dia juga memilih restoran yang terletak berhampiran tarikan pelancong. Sesetengah restoran menawarkan pengalaman unik seperti demonstrasi memasak tradisional, persembahan kebudayaan atau pemandangan yang menakjubkan, serta meningkatkan pengalaman keseluruhannya. Saya juga dibawa ke Giza, yaitu tempat yang terkenal di dunia dengan tempat purbanya terutama piramid Giza dan Sphinx besar, yang merupakan antara simbol paling ikonik tamadun Mesir purba dan beberapa khazanah sejarah yang paling penting di dunia. Okay, hari ini dekat sini kita boleh jalan kaki ataupun naik kereta kuda. Okay. Untuk nak pusing satu tempat ni memang ambil masa lah. Luas dia lebih kurang 12 km. Kalau nak cepat boleh naik kereta kuda, tapi bayarannya lebih kurang $40 ataupun 1,800 won. Dan juga bayaran masuk dia 400 Egyptian pound. Tapi saya tunggu mereka ni lah naik kereta kuda ni. Kalau di sini, kita boleh memilih sama ada berjalan kaki atau menggunakan pengangkutan
seperti kendaraan dan kuda maupun unta, kerana nekropolis Giza meliputi kawasan seluas kira-kira 13 km persegi yang meliputi kompleks piramid besar Khufu, piramid Khafre, piramid Menkaure, dan beberapa piramid ratu yang lebih kecil. That's amazing. Sometime raining, sometime. Can you tell me what was that? That's King Cheops. King King Cheops. Cheops. The height of this pyramid, Okay. 149.4 meters high. 100? 149.4 Okay. meter high. 4 meter high. Cheops ialah nama Yunani yang dikenali dalam sejarah Raja Khufu, Firaun kedua dari dinasti keempat Mesir Purba semasa zaman Kerajaan Lama. Dinasti keempat dianggap sebagai zaman keemasan kerana sebahagian besarnya saiz dan kualiti piramid yang besar yang dibina pada masa ini. Bermula dengan piramid bapa Khufu, Sneferu, yang dibina di Dahsyur, piramid dinasti keempat adalah lebih besar dan lebih halus daripada mana-mana yang dibina sebelum atau selepasnya. Piramid ini adalah yang paling tertinggi di situ dengan berketinggian 481 kaki. And then the next pyramid. Yes, we can. No, what? Macarinos, Macanenos. the smaller one. Alright. Selain itu, Sphinx besar juga terletak berhampiran piramid Khafre yang merupakan salah satu ciri tapak yang paling ikonik. Terdapat struktur lain juga ada di situ seperti kuil lembah dan kuil mayat dan tapak kuari, yaitu perkampungan pekerja serta ciri arkeologi lain yang lebih kecil. Kawasan yang luas dan kaya dengan sejarah pengangkutan lebih praktikal untuk pelawat menerokai tapak utama dengan selesa. Okey, kita akan pusing 1 jam kat sini. Menggunakan kereta kuda ya. Ni kereta kuda dia. Kereta kuda dia. Kalau nak jalan ni memang lama lah jalan kaki kat sini. Ambon, Jin. Hey, انت مضحي ده انت معاك بي ام يا اخي. واو. Why people so rude like this? I say to him, hey, you have a BMW. I know lah. You're not afraid about your car. I have a metal car. You know? Sesetengah pemandu mungkin kelihatan kurang berhati-hati semasa melalui Giza Nekropolis. Mungkin ramai pemandu di kawasan itu melayani pelancong dan tergesa-gesa untuk mendapatkan pelanggan dengan cepat antara tempat-tempat populer. Aliran trafik yang sesak dan sejumlah besar pelawat, termasuk kenderaan, haiwan seperti kuda dan unta dan pejalan kaki mungkin mengharungi orang ramai dengan cepat untuk mengelakkan kelewatan. Selain itu, pelancong selalunya mempunyai masa terhad dan pemandu mungkin berasa tertekan untuk melawati beberapa tempat dengan masa yang terhad. Because your horse need to work. Yeah. Bum. Because it's hot. Hot. The blood is hot. Yeah. Is okay? Yes. All good? All good. Okay, sekarang kita dah ambil gambar dari puncak sini. Sekarang kita pergi mana? Come on, baby. Where we go now next? We go here to the pyramid. Near the pyramid. See how it looks like. Okay. Okay, mister? Okay. Let's go. يلا يلا حبيبي شوكولاتة. Habibi. يلا حبيبي. 3 buah piramid utama yang terdapat di sini tetap utuh kerana bahan binaan yang tahan lama. Batu kapur dan granit digunakan untuk struktur dan ruang dalaman adalah tahan cuaca dan hakisan. Orang Mesir Purba
menggunakan kejuruteraan canggih dan teknik pemotongan batu yang tepat, memastikan bongkah-bongkah itu sesuai dengan rapat, mengurangkan kerosakan akibat kuasa luar. Reka bentuk stabil kerana beratnya diagihkan sama rata, menghalang keruntuhan dari semasa ke semasa, menambahkan lagi jangka hayatnya. Begitu juga keadaan iklim yang kering, membantu batu meminimumkan hakisan akibat air. Walaupun daya tahannya mengagumkan, piramid itu telah kehilangan selongsong luar asalnya daripada batu kapur tura putih yang digilap, yang mungkin telah dilucutkan selama berabad-abad untuk digunakan semula di bangunan lain. Walau bagaimanapun, struktur teras sebahagian besarnya kekal utuh, berfungsi sebagai bukti kekal kepada kejuruteraan dan kepintaran Mesir purba. Tidak semua tempat di Giza Necropolis saya kunjungi sepenuhnya kerana terdapat kerja arkeologi berterusan masih dalam penggalian dan akses terhad kepada penyelidik serta pihak berkuasa Mesir menguatkuasakan sekatan ke atas bilangan pengunjung yang sangat ramai di kawasan tertentu untuk mengekalkan nilai budaya dan sejarah tapak. Banyak kawasan seperti ruang pengebumian dalam atau kubur sempit sukar untuk diakses kerana ruang yang curam, terkurung dan pengudaraan yang lemah. Jadi, sesetengah lokasi kekurangan kemudahan moden seperti pencahayaan, laluan atau tangga selamat menjadikannya tidak sesuai untuk pelawat. Pelawat juga sering menjadi fokus dan mengutamakan mercu tanda terkenal seperti piramid besar Khufu, Sphinx, dan piramid Khafre. Struktur yang kurang dikenali, seperti makam atau mastabas yang lebih kecil, mungkin tidak menarik banyak perhatian. But the mostly it's a live school in the world. I read Russian. I read, okay, and I speak it very well without school. I do by myself. You can speak Italian, Russian. Io parlo italiano, io parlo per russki, parlo spagnolo, hablo spagnolo, sì. So Italian, Spanish, Russian. Is Italian and Spanish very similar? Very similar. Perfect. Yes. Like in Italian, come stai? Same language. It's come stai in Italian. In Spanish, come stas? You can learn my language. Bahasa Malaysia. Malay. Malaysia? Yeah, Malaysia. Malaysia? Yes. Kuala Lumpur? Yes. Wow, I like it. we have a camels there. We send it from here to Malaysia. But 3 camels in the park. well, yes. Camel, it's Egyptian camel. Why you? I know, because my friend sent it and travel with these 3 camels. They're traveling there. To Malaysia, yeah. Malaysia. When? Is it since 7 years? 7 years. Yes. Oh, 7 years is too long. Since 7 years ago. Years ago. 7 years ago. Yes. It's He was in Malaysia, Kuala Lumpur, and he bought 3 camels there. You The know, white camels, 3 white camels. it's often the time. Aha. Untuk akses ke kawasan tertentu, seperti bahagian dalam Great Pyramid, memerlukan tiket tambahan yang tidak semua pelawat sanggup membeli. Sesetengah pelancong lebih suka aktiviti seperti menunggang unta, peluang bergambar berhampiran piramid, atau lawatan ke Museum Besar Mesir yang berdekatan daripada menerokai seluruh nekropolis. Usaha untuk mengimbangi pemeliharaan dengan accessibility dan pengurusan pelancongan tidak bermakna semua kawasan dibuka sepenuhnya kepada orang ramai. You let me? I was gonna say no, I did. Walaupun saya telah hampir separuh mengelilingi tempat ini, saya mendapat gambaran bahawa nekropolis Giza ialah tapak perkuburan Fir'aun
dan ahli keluarga diraja yang lain, ia paling terkenal dengan menempatkan makam 3 Fir'aun dari dinasti keempat kerajaan lama Mesir sekitar 2600 hingga 2500 sebelum Masehi. Nekropolis itu mencerminkan kepercayaan orang Mesir tentang kehidupan akhirat dan usaha besar yang mereka curahkan untuk memastikan keabadian penguasa mereka. Not llama. Yeah, he's a good boy. And when you make like that, he understand you are a good person. You say to him, thanks. Thank you. You got me or good job. Orang Mesir purba percaya haiwan terutamanya kucing, kuda, dan unta dapat merasakan watak manusia karena mereka melihat haiwan sangat berkaitan dengan alam ilahi dan alam semula jadi. Di pusat bandar, mungkin ada sebahagian tempat belum saya lawati sekitar bandar Kairo. Sepanjang perjalanan pulang ke tempat penginapan, kami hanya lalu di Talaat Harb Square. Dataran Talaat Harb ialah salah satu lokasi paling ikonik dan bersejarah di bandar ini. Ia menawarkan gabungan keindahan seni bina, kepentingan budaya, dan kehidupan bandar yang meriah. Patung Talaat Harb dinamakan sempena Talaat Harb Pasha, seorang ahli ekonomi terkemuka Mesir dan pengasas Bank Misr. Sebuah patung gangsa, Talaat Harb berdiri di tengah-tengah dataran, melambangkan sumbangannya kepada kemerdekaan ekonomi Mesir. Dataran ini dikelilingi oleh bangunan elegan awal abad ke-20 yang mempamerkan gabungan gaya seni bina Eropah dan Mesir. Dataran ini dikelilingi oleh kedai dan kedai yang menjual segala-galanya, daripada craft tradisional Mesir hingga fashion modern. Terdapat mercu tanda lain berhampiran dengan di pusat bandar lain, termasuk dataran Tahrir, Museum Mesir dan jambatan Qasr El Nil yang bersejarah. Jumpa lagi di episode seterusnya.